Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya, marilah kita sama-sama menadah tangan memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah SWT atas nikmat yang diberikan kepada kita yang tidak terbilang dan tidak terhingga kiranya. Hatta dikatakan kalau setiap air dalam lautan dijadikan dakwat dan kita tulis nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tidak tercatat keseluruhannya. Dan nikmat paling utama dan paling penting adalah nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita hingga hari ini. Kerana nikmat inilah yang akan menjaminkan kita mendapat redha Allah, cinta dan sayang Allah. Dan jika akhir hayat kita, ketika malaikatul maut mengambil nyawa kita dan dapat diucapkan la ilaha illallah ataupun menyebut Allah, maka wajib syurga bagi kita. Alhamdulillah, hari ini 4 Mei 2020 bersamaan 11 Ramadan 1441 Hijrah. Maka masuklah kita ke fasa kedua dalam bulan Ramadan, yang mana kita dimaklumkan ataupun kita ketahui di awal Ramadan adalah rahmat Allah. Di pertengahan Ramadan, 10 hari fasa kedua adalah maghfirah Allah, pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang hujung akhirnya 10 hari adalah kebebasan dari azab api neraka. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita telah bermula pertengahan Ramadan hari ini yang menjanjikan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang Maha Esa lagi Maha Pengampun. Akan tetapi dikatakan juga bahawa Nabi SAW telah mengaminkan doa Jibril alaihissalam. Celakalah sesiapa yang mendapati Ramadan tetapi dosanya tidak diampun. Kita doa mudah-mudahan kita terselamat dan dihindari dari keadaan ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nabi SAW juga bersabda, sesiapa yang berpuasa dalam Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Saya ulang, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, nescaya akan diampuni segala dosa yang telah lalu. Riwayat An-Nasa'i. Jadi syaratnya adalah iman dan ikhlas. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan berkongsi satu tajuk yang agak penting, iaitu Ramadan memimpin kecemerlangan. Seperti mana USM kami memimpin. Dari sudut bahasa, kecemerlangan adalah berjaya ataupun sukses pada tahap yang terbaik ataupun yang tertinggi. Jadi jika seorang pelajar sekolah, kecemerlangan adalah apabila pelajar mendapat keputusan 8A, 10A atau belas-belas A dengan harapan, keinginan atau impian khusus untuk masuk ke IPT dan mengikut program-program yang diinginkan agar mencapai cita-cita yang dibina dari kecil ketika anak-anak lagi. Sebagai seorang pelajar universiti pula, pelajar perlu berusaha untuk cemerlang agar setelah tamat ijazah akan memperoleh kerja yang baik-baik, yang memberi ganjaran yang lumayan dan juga bagus agar dapat harungi peringkat hidup seterusnya dalam keadaan berkeluarga ataupun berkejaya sebaik mungkin. Bagi staf pula yang bekerja, pastinya kecemerlangan dilihat dari sudut memenuhi tanggungjawab dan amanah yang diberikan dan dipikul sebaik mungkin, tanpa culas, tanpa leka, tanpa banyak membuang masa, tanpa membawang atau berbembawang ataupun menggunakan pintu tingkap mana-mana dan sebagainya. Lalu mencapai LPP tahunan yang tinggi dan membantu institusi ke arah kecemerlangan dan terusgah secara berterusan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Allah berfirman yang maksudnya lebih kurang, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang yang dahulu daripada kamu
supaya kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Maka sesungguhnya jelas dan tanpa syak lagi, kecemerlangan hakiki adalah sebagai insan yang beriman, kerana insan yang bertakwa dan beriman pastinya dan janjinya tempatnya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan ini, pada pandangan saya, pelajar yang baik, staf yang baik, walaupun kurang cemerlang, miskin atau kaya, sehat ataupun sakit, uzur, tua ataupun muda, tapi Ramadan akan melatih kecemerlangan hakiki yang bersaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kecemerlangan dipupuk dalam Ramadan adalah kecemerlangan dunia dan kecemerlangan akhirat. Ramadan akan menyediakan resepi atau ramuan aturan bagi menuju ke arah destinasi yang diimpikan, yang diharapkan, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya, marilah kita betulkan niat berpuasa dalam Ramadan, iaitu lillahi ta'ala, kerana Allah. Semata-mata puasa kita adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pelik tapi benar, kerana mungkin ada yang berpuasa kerana terpaksa, iaitu tidak ada makanan atau minuman, ataupun ada yang berpuasa kerana persekitaran, iaitu kerana semua orang berpuasa, aku pun berpuasa. Betulkan niat kita berpuasa hanya kerana taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa adalah satu-satu ibadah yang mana hanya Allah yang mengetahui perbuatan hamba-Nya. Kalau orang itu berpuasa tapi diam-diam pergi beli plastik ataupun membawa plastik hitam, Allah mengetahui. Kalau dalam puasa orang itu pergi ke bilik air, ambil wuduk tapi telan air, Allah juga mengetahui. Maka kalau kita berpuasa kerana Allah SWT, kita akan menjauhi perkara-perkara yang membatalkan puasa untuk hari tersebut sepanjang Ramadan. Keduanya, puasa dan ibadah dalam Ramadan haruslah mengikut cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik yang mungkin. Baik dari amalan-amalan kecil, amalan-amalan sunat sekecil-kecilnya ke amalan fardu yang sebesar-besarnya. Ikutlah, belajarlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setiap amalan yang kita amalkan ataupun kita ibadah di dalam Ramadan ini. Contohnya, apabila berbuka puasa, apakah sunnah-sunnahnya? Kita ambil maklum bahawa kita harus bersiap sedia awal untuk berbuka. Kita harus berdoa sebelum berbuka, mohon barakah di dalam makanan yang kita akan jamah sebentar lagi. Berbuka pada awal waktu, berbuka dengan manisan seperti kurma, buah-buahan dan kuih-muih. Kemudian dirikan solat maghrib berjemaah, baru disusuli dengan hidangan makanan berat sedikit, seperti nasi berlauk ke, ataupun western, ataupun makanan mamak sebagaimana yang kita hendaki. Walau bagaimanapun, haruslah kita ingat bahawa jangan berlebihan sehingga terganggu ibadah malam seperti tarawih. Jangan juga membazir, kerana inilah yang selalu berlaku sebelum-sebelum ini. Hendaknya, alhamdulillah, PKP dan COVID-19 ini tidak membolehkan kita ke bazar Ramadan. Tetapi online food delivery, Grab Food dan Food Panda sebagai ganti e-bazar memberi ruang kita untuk mendapatkan makanan untuk berbuka puasa. Tapi ingat, haruslah kita bersederhana dan jangan membazir. Adalah lebih baik sekiranya kita dapat memasak atau membekal makanan sendiri secara sendiri. Selain daripada itu, ada 7 sunnah Nabi yang harus kita cuba amalkan dalam Ramadan ini untuk cemerlang dunia dan akhirat. Pertamanya, tahajud janganlah ditinggalkan dan dipautkan dengan sahur yang dilewat-lewatkan. Kerana di dalam sahur ada keberkatan. Hatta wanita-wanita pun yang tidak boleh tidak boleh beribadah puasa harus merebutkan waktu untuk bersahur kerana sahur itu ada keberkatan. Kedua, bacalah Al-Quran. Baca Al-Quran secara bertadarus dan bertadabur.
Dan alangkah baiknya sekiranya kita mulakan hari kita dengan Al-Quran, dan sebelum mata ditutup pada malam juga kita akhirkan dengan bacaan Al-Quran. Ketiga, berjemaah di masjid. Pada ketika ini kita tidak dibenarkan berada di masjid menunaikan ibadah solat, tapi sekurang-kurangnya hari ini kita boleh mendirikan solat secara berjemaah bersama keluarga, bersama isteri dan anak-anak kita, bersama sesiapa saja yang ada di rumah kita. Dirikanlah solat secara berjemaah. Keempat, pelihara solat duha 4 rakaat setiap hari. Ini sunnah Nabi yang tidak pernah Nabi tinggalkan dan kita cuba amalkan insya-Allah. 5, bersedekah tiap hari. Keenam, jaga dan pelihara wuduk sepanjang masa. Kerana ini menjauhkan kita dari melakukan dosa. Dan ketujuh, istighfar setiap masa sekira mana yang kita mampu. Untuk cemerlang, kita harus disiplinkan diri kita dalam apa yang dilakukan setiap hari. Work from home tidak seharusnya menyebabkan dan menjejaskan kualiti kerja, walaupun sedikit sebanyak terkesan kepada kuantiti. Disiplin diri, teruskan bekerja sebaik mungkin. Disiplinkan diri, teruskan kerja sebaik mungkin. Ini memerlukan juga kita untuk amanah dalam bekerja. Bijak uruskan masa dan sumber yang ada, termasuk penggunaan internet, sumber-sumber ketat, sumber-sumber yang ada pada kita dan sebagainya. Di samping itu, Ramadan tidak menghalang kita kekal kecergasan dan kesihatan. Pastinya bila badan kita sihat, maka sihatlah minda kita, cergaslah minda kita, dan dengan itu tugas dan amal juga akan kekal mantap dan cemerlang, berdedikasi dan penuh kegigihan. Amalkan senaman setiap hari, walaupun sedikit. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69 yang bunyinya, dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi tuntutan agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan yang benar, yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan. Dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah beserta orang-orang yang berusaha baiki amalannya. Allah janji Allah akan bantu orang-orang yang akan berusaha baiki amalannya. Allahu Akbar. Semoga kecemerlangan yang mengiringi Ramadan yang kita lalui bersama dan melalui 1 bulan madrasah Ramadan akan berikan kita kekuatan untuk terus istiqamah sepanjang tahun, sepanjang masa, menjadikan kita cemerlang sepanjang tahun, khususnya menuju redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum mengakhiri perkongsian ini, kita telah pun dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam bahawa tahun ini 1 Syawal tidak dibenarkan pulang ke kampung. Tidak boleh balik beraya di kampung. Stay home, stay safe. Walaupun lagu raya balik kampung yang dinyanyikan oleh arwah Sudirman dikatakan tidak boleh berkumandang, dan lagu raya Dendang Perantau Allahyarham P. Ramlee bakal menjadi tauhid panas tahun ini, akan tetapi kita harus tumpu pada ibadah Ramadan kita yang lebih penting, agar tahun ini walaupun berada di rumah, walaupun beribadah di rumah, Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun lalu. Melalui amalan-amalan istiqamah kita, dan pada akhir Ramadan sama-sama kita mencapai kecemerlangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan tingkatan takwa yang tertinggi. Akhir kata, sebarang kekurangan dan kesilapan adalah dari kelemahan diri saya. Segala yang baik dalam perkongsian ini adalah dari Allah yang Maha Esa. Mohon ampun dan maaf. Selamat beribadah dalam Ramadan. Stay home, stay safe. Duduk rumah, kita jaga kita. Ramadan satu perjuangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.